Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Seperti yang korang tengok tajuk pun, korang dah tahu dah aku nak kongsikan tentang cerita apa. Tapi kisah yang pertama ni aku akan share dengan korang kisah yang ada someone ni share kat aku melalui Instagram. Dan dia suruh aku sampaikan dekat YouTube ni, since aku pun ada open untuk korang sharekan pengalaman korang yang nyata. Dia share dengan aku dan kisah dia ni sangat menarik bagi aku, dan mungkin sikit sebanyak boleh beri pengajaran kepada korang kat luar sana yang sentiasa nak tahu tentang alam negeri satu ni. Sebelum aku start cerita, aku kenalkan dulu orang yang menyampaikan cerita ni. Nama dia Amri dan digelar sebagai Am, untuk korang faham lah. So Am ni berkongsikan kisah pengalaman dia sendiri. Am ni adalah salah seorang yang pernah terlibat dengan paranormal satu ketika dulu. Zaman dulu, kalau korang tahu, paranormal tak macam zaman sekarang tau. Paranormal dulu-dulu dia macam, dia ada tapi dia tak besar sebab kita tak terdedah dengan laman sosial dan sebagainya. So Am ni dalam kategori yang style macam tu lah, yang dulu, yang jenis macam hardcore punya paranormal, pergi diorang ada team. Okey, sebelum Am terlibat dengan paranormal ni, dia bagi tahu dia ni salah seorang yang memang sukakan sangat mistik, kisah-kisah alam gaib, kisah-kisah yang yalah bukan alam kita ni lah, yang orang kata kalau setengah orang tak percaya benda ni, dia percaya. Dia sangat-sangat taksub dengan cerita ni, dia akui sendiri dan dia tak kisah pun kalau kita sampaikan kat YouTube aku ni. Jadi ada satu hari tu, Am ni dia berkenalan dengan satu kelompok geng paranormal yang agak famous juga pada masa tu. Dia ada beritahu nama, tapi dia katalah nama tu tak perlu cerita sebab tim tu masih bergiat lagi even sampai sekarang pun. Jadi dia suruh sampaikan inti-inti cerita saja. Okey, bila dia join tim tu, syarat dia ada banyak. Okey, mungkin di antara kita tak pernah tahu pun kalau nak join paranormal kena ada syarat-syarat tertentu. Sebab macam aku sendiri dulu, kalau aku join paranormal yang tim yang sebelum ni aku pernah join tu, sekadar join, mungkin salah satunya yang diorang lebih prefer untuk aku ikut tu sebab mata aku memang boleh nampak kan. Jadi diorang macam bila ada orang boleh nampak tu, lebih membantu untuk dia jumpa benda-benda macam tu ke wallahu alam. Tapi kalau macam masa tim si Am ni, dia cerita tak semudah kalau zaman sekarang budak-budak asal ada tim diorang boleh ambush kat mana-mana tempat yang seram-seram kan. Tak. Pada zaman tu dia kata tim yang dia nak masuk ni ada banyak syarat. Lepas tu syarat dia pula bukan yang biasa-biasa tau. Lepas tu ada satu hari tu diorang kena training, macam bukan training macam ni, diorang macam kena lepaskan sesuatu benda di mana diorang akan test untuk duduk kat satu tempat ni seorang-seorang. Lepas tu nak tengok ketakutan kita, lepas tu nak tengok keberanian kita dan apa tindakan kita. Diorang diuji sampai tahap macam tu. Padahal masa tu nak join tim paranormal yang orang kata kau tak dapat gaji pun kalau kau join benda tu. So dia sampai tahap macam tu, dia cerita kat aku lah. Bila Am dah join tim paranormal ni, dia sangat-sangat excited. Diorang pergi tempat-tempat yang seram seluruh Malaysia. Memang diorang pergi merantau. Diorang ni macam ada juga kumpul dana. Pada masa tu macam tu tau. Sekarang aku tak tahulah tim paranormal sekarang ni bergiat macam mana. Tapi si Am ni kongsikan sebegitulah ceritanya. Jadi Am ni, dia dah seronok dekat tim tu. Dia memang sentiasa ikut, tak kisahlah tempat tu dekat ke jauh ke, dia memang akan attend untuk pergi paranormal dengan geng-geng ni. Tapi hari ke hari dia dah rasa macam dipinggirkan sebab dia tak ada satu special pun dalam diri dia, di mana orang lain ni ada yang boleh merawat, ada yang boleh macam berkomunikasi, ada yang boleh merasa. Dan bila diorang dah habis buat aktiviti paranormal ni, diorang akan lepak kat satu tempat and then diorang akan berborak dan ceritakan apa pengalaman masing-masing. So diorang akan kumpul data-data pengalaman tu semua. Ada yang buat blog, ada yang share, ada yang buat buku juga, if I'm not mistaken. Aku pun tak tahu sebab Am ni kata memang masing-masing ni berkarya dengan cara diorang pergi paranormal ni pun diorang berkarya juga macam tu. So Am ni dia rasa terpinggir. Bila dia rasa terpinggir, dia rasa macam tak boleh jadi ni, aku kena do something. Setelah dalam beberapa bulan dia dah join team tu, banyak tempat yang dia pergi dan pengalaman dia berbagai juga. Tapi pengalaman tu based on pengalaman team tau, bukan pengalaman dia sendiri. Sebab dia kata, dia akui bila dia pergi satu tempat tu, sedikit rasa takut pun tak ada. Sebab Am ni adalah seorang yang jenis berani, dan dia seorang yang jenis macam kalau orang lain cerita tu kan, dia ambil sekadar dengar je. Dia tak ada rasa cerita tu adalah cerita benar selagi dia tak nampak dan selagi dia tak lalui benda tu. Itulah dia personality si Am ni. Jadi bila dah
dengar daripada tim-tim dia melalui cerita-cerita macam tu, macam-macam pengalaman yang dia dapat. Tapi dia rasa tak puas sebab bila dah lama dalam tim tu, dia seorang je yang macam tak rasa feel vibe-vibe seram tu dalam tim paranormal tu. And dia rasa macam dipinggirkan kerana bila orang lain bercerita, diorang akan silih berganti bercerita tau. Contoh kalau someone ni cerita, tadi kau perasan tak kat tempat ni? Itulah aku pun nak tanya. Macam diorang disambut tau dengan berbahas-bahas tentang tempat yang diorang pergi tu. Tapi si Am ni dia akan diam, just jadi pendengar tau. So dia rasa macam okay, aku rasa macam aku ni tak dipedulikan. Aku rasa macam aku ni ada ke tak ada ke, diorang tak peduli pun. Sebab pernah je Am tu tak sihat, dia tak join tim tu pergi ke satu tempat tu kan, diorang tak kisah langsung dan diorang tak ambil pot. So Am ni dia ada satu sifat yang dia rasa macam aku betul-betul dipinggirkan, so aku tak boleh buat macam tu. Satu hari tu si Am ni dia ada lepak dengan satu kawan dia ni lah, kawan sekolah dia. Dia cakap kawan sekolah dia ni adalah seorang yang sangat taksub dengan ilmu-ilmu ni. So dia ni banyak benda dah dibuat dan dia pernah bertapa kat satu tempat untuk mendapatkan satu ilmu ni. So orang yang memang bergiat ke arah itulah. Jadi bila dia berborak, dia cakap lah, aku ada join tim paranormal sekian-sekian ni apa semua. Masa tu tim ni sangat famous. Jadi Am ni ceritalah kat kawan dia yang tadi tu yang aku cakap tu kan, kawan dia yang sangat taksub ilmu-ilmu ni. Kawan dia pun kata, kawan dia macam terkejut dan kawan dia rasa macam bersemangat sikit nak dengar cerita Am ni sebab dia tak sangka, kau terpilih, macam kau boleh masuk tim tu. Apa yang dia nak, apa semua-semua. Sebab kelayakan untuk masuk tu, maksudnya macam bukan semua orang lah yang dia ambil untuk jadikan tim paranormal tu. So kawan dia ni macam excited dengar apa semua. Lepas Am ni pun meluahkan lah rasa ketidakpuasan hati dia bila mana dia dah join tim tu. Dia kata lama-lama dia rasa macam dia ni tak diperlukan. So sebab macam ada juga budak baru lain, dia kata, tapi senangnya dia orang nak match each other kan. Jadi Am ni rasa macam dia rasa macam aku tak tahulah apa yang aku boleh buat. So member dia ni pun cakap lah, okay, kau kena do something. Kalau kau nak, aku boleh ajar. Aku ada beberapa ilmu yang aku belajar dan aku boleh turunkan kepada kau. Macam tu lah lebih kurang. So Am ni macam mula-mula dia macam ragu-ragu dengan kawan dia tu. Sebab dia tengok kawan dia tak ada macam improvement pun selama menimba ilmu, walaupun pergi bertapa ke gua apa semua kan. Jadi kawan dia kata, kau nak yang macam mana? Dia kata, aku nak sesuatu yang bila aku pergi kat tempat tu, aku dapat rasa. Tak dapat nampak pun tak apa, janji aku dapat rasa. Pak, kawan dia cakap, kau buka hijab lah. So masa tu Am dia tak berapa faham tentang hijab buka dan tutup apa semua ni. Masa tu pun bukan ada kisah-kisah macam kat TV pun belum terdedah lagi dengan cerita-cerita macam tu. So diorang tak berapa tahu lagi yang tentang kalau orang tu boleh nampak benda-benda ni. Macam orang kata boleh buka hijab, tutup hijab apa semua. Jadi memang tak tahulah. Lepas tu Am ni kata macam mana lepas tu member ni pun kata okey tak apa, nanti kita set jumpa kat satu tempat. So masa satu hari tu dia kata dia ada pergi jumpa, dia follow kawan dia tu pergi jumpa satu macam pakcik tua macam tu lah lebih kurang, yang kira macam guru kepada kawan dia tu. Dia cakap apa kehendak. So, dia ada pesan lah. Dia cakap konon-kononnya macam kalau dia nak buat sesuatu tu biar betul dengan niat dia. Lepas tu Am ni cakap lah dia sekadar nak tahu. Sebab dia kadang-kadang dia kata bila dia pergi paranormal tu dia tak tahu kisah tu adalah nyata ataupun tidak. So dia kata why not kalau dia yang tahu sendiri. Dia tak nak nampak, dia cakap, tapi kalau dapat rasa pun okey. So tok guru tu kata ni tak tahulah tok guru ke apa, tapi member dia tu bawa kira macam tuan guru kepada member dia ni lah. Dia cakap okey, kalau kau dah tak fikir panjang apa semua, aku bukakan hijab kau macam tu. So Am ni macam kalau buka hijab tu macam mana, nanti kita buta ke apa. Dia tak faham lagi tau benda-benda macam ni. So tok guru ni pun kata, dia kata okey, buat dulu macam ni. Adalah syarat-syarat dia. Yang ni pun Am tak cerita detail sebab dia tahu aku yang bercerita ni pun memang dah hijab terbuka. Cuma Am ni ada cakap lah bila tok guru tu dah buat sesuatu, macam masa dia nak baca sesuatu tu, tutup mata and tok guru tu baca sesuatu lah. Lepas settle tu dia tak rasa apa-apa yang pelik pun, dan tok guru tu pesan kat dia selama ada beberapa hari lah. Dia cakap dia pun tak ingat dah berapa hari tu. Dia kata tak boleh makan sesuatu yang berperasa, maksudnya macam manis apa semualah. Kena makan semua makanan yang tawar-tawar macam tu dia cakap. Lepas tu dia kata mula-mula tu dia rasa macam kalau dia buat ke dia tak buat ke, bukannya tuan guru tu pun tahu pun kan. Jadi malah fikir kan tu. Lepas tu masa dia nak keluar daripada rumah tuan guru kata macam ni, kalau tak buat padah dia tu. Jadi dia boleh dengar macam tu, dia pun macam tak boleh buat main-main kat tante ni bomoh ke apa semua. So dia tanya kat member dia ni, kau ni berusaha dengan bomoh ke? Lepas tu member dia cakap bukan, dia ni tuan guru yang hebat lah, apalah semua bagai lah. Pada malam lepas dia jumpa tuan guru tu, dia rasa macam tak sedap badan tau. Dia rasa badan dia macam panas sangat-sangat, and then dia mandi. Dia tak pernah pun mandi tengah malam, dia cakap kan. So hari tu memang dia mandi tengah malam, memang dah lewat sangat dia kata. Jadi lepas start dia mandi tu,
dia dah start dengar bunyi tau. Walaupun dia kata rumah dia tu tak pernah dia ada perasaan seram kat rumah dia tu, tapi pada hari tu dia rasa macam sangat-sangat tak tenteram. Dia bunyi tapak kaki, dia bunyi orang buka pintu, tombol pintu tu. Lepas tu dia bunyi orang berjalan-jalan dekat luar kawasan rumah dia tu, ada macam semak-semak. Dia terdengar orang pijak ranting, semacam bunyi lah dia dengar. Dia kata pelbagai. Lepas tu dia kata start pada malam tu memang dia resah apa semua. Esok tu dia pun refer kat kawan dia tu. Dia tanya kat kawan dia tu kenapa, apa simptom-simptom yang dia lalui tu. So kawan dia kata, aku rasa kau dah dapat tu edah ke, macam tu lah lebih kurang ayat dia kan. Aku rasa kau dah dapat tu, aku tak tahu edah ke apa, tapi type dia edah macam tu lah dia kata. Jadi kawan dia kata mungkin dia dah dapat apa yang tuan guru tu bagi kat dia. So dia pun buat tak tahu, cuma dia amalkan lah. Maksudnya dia taklah makan makanan yang ada rasa. Macam kalau dia makan nasi, dia kata dia terpaksa makan bubur kosong ataupun nasi kosong. Dia tak makan yang ada perasa lah, dia akan makan yang payau-payau je. Jadi dia kata dia memang buat dan dia memang nekat sebab dia nak tunjukkan sesuatu dekat dalam tim paranormal itu. Maksudnya dia bagi tahu yang aku pun ada kelebihan tu dan aku pun boleh merasa sesuatu seperti apa yang korang rasa tu. Dia macam nekat dengan cara macam tu. So satu hari tu dah rasa macam dia tak ada apa, dia tak nampak apa-apa. Dia pun rasa macam tak tahulah benda tu betul ke tak, tapi dia pergilah dekat paranormal. Jadi kisahnya bermula masa dia pergi paranormal tu lah. Bila dia pergi kat tempat satu rumah ni, dia kata ada rumah tu kalau ikutkan cerita kisah-kisah yang sebelum dia orang pergi kat situ, dia orang kata kat situ ada kematian dan sebagainya lah. Selalu kan paranormal macam tu. Jadi bila dia pergi kat tempat tu, dia kata waktu dia melangkah masuk sahaja, dia kata dia memang nampak ada macam satu benda hitam lalu. Dan dia tak tahu, dia tak rasa benda tu adalah hantu. Sebab dia rasa aku tak nampak, mustahil lah benda tu adalah itu. Mungkin itu adalah burung terbang ke ataupun ada satu benda ke apa, dia buat tak tahu lagi. Sehingga kan sampai satu tahap dia nak turun kat kawasan bawah tu, dia kata dia ternampak ada satu perempuan, susuk perempuan yang sangat-sangat hodoh duduk kat depan dia, betul-betul tatap dia macam ni. Lebih kurang macam tu lah. Sebab dia kata menundukkan kepala dan menunjukkan rupa yang sebegitu. Lepas tu si Am ni dia macam terkejut, tapi dia tak takut lagi tau. Dia masih macam keliru apa pandangan dia tu. Lepas tu tim yang lain ni macam terkejut sebab selama hari ni kalau Am ni pergi kat mana-mana, dia tak pernah ada tunjukkan reaction. Jadi kawan-kawan dia bila dah tengok dia macam tu, kawan-kawan dia dah macam dia okey ke? Kenapa tu? Sebab dia orang tak berapa rapat. Jadi bila tengok Am tu macam tu, dia orang jadi ragu-ragu, adakah Am ni kena rasuk macam tu. So lepas dia orang settle paranormal kat situ, dia orang keluar, dia orang pun bertanya lah kat Am, apa yang kau nampak, kenapa kau macam tu tadi? Dia kata aku dah nampak perempuan ni. Dia bercerita bersahaja-saja. Lepas tu yang lain ni pun reaction. Dia kata maknanya kau nampak lah, maknanya rumah tu ada lah. Jadi dia orang ni macam tertarik untuk berbual dengan Am. Setiap pada tu Am dah rasa macam megah. Dia rasa macam aku nampak seorang lain dah mula berinteraksi dengan dia, macam dah mula macam nak dekat dengan dia. And then lepas next rumah yang dia orang nak pergi tu, orang macam nak ikut dengan dia, nak berjalan dengan dia sebab dia boleh nampak sesuatu. So orang ni macam teringinkan benda tu. Sedangkan sebelum ni dia orang tak peduli pun, macam Am tu ikut kat belakang ke kat depan ke, orang tak panggil pun dia. Tiba-tiba pada masa tu keadaan tu jadi macam tu. Kiranya dia ni jadi orang yang penting dalam tim tu pada waktu yang dia pergi start, dia dah nampak tu kan. Jadi hari yang seterusnya tu dia pergi juga ke satu tempat ni untuk dia buat paranormal. Dia cakap start dekat situlah benda berubah. Bila mana dia masuk kat situ, dia rasa macam disentuh. Dia rasa macam ada orang bisik kat telinga dia. Sepanjang jalan dia pada waktu tu, dia diganggu dan dia nampak susuk-susuk yang tak sepatutnya lah. Lepas tu dia ada nampak susuk jemaah arwah nenek dia, arwah-arwah yang telah pergi, ahli keluarga dia tu, panggil-panggil, menangis. Ada yang daripada jauh tu, tolonglah macam tu. Lepas tu dia nampak ada arwah member dia yang pernah accident sekali dengan dia, tapi dia terselamat, member dia tu tak selamat kan. Menangis-nangis, ada yang mengamuk, ada yang menuntut hak, macam tu. Dia nampak pelbagai jelmaan sampai tahap dia dah tak tahan dan dia dalam ketakutan. Dia menjerit waktu tu. Semua orang kelang kabut, and then bawa dia balik, bincang-bincang cerita-cerita semua. Orang lain dah jadi takut dengan dia. Orang lain dah rasa macam apa yang dia lalui tu adalah benar. Sebab selama hari ni yang join paranormal tu tak pernah ada yang bereact macam mana Am ni react tau. Semua orang macam kalau nampak bercerita tu, dia orang macam dalam dekat atas bila lepak kat satu table tu, dia orang akan macam tadi aku nampak ni gini, bersantai saja. Tak ada seorang punya reaction macam mana Am lalui waktu lepas kejadian dia pergi paranormal tu. Am
bercerita dengan penuh gaya, dengan penuh perasaan sampai menangis-nangis. Dia cakap masa tu dia dah tak tahu nak cakap apa sebab dia rasa macam terlalu takut dan terlalu stres dengan apa keadaan yang dia lalui tu. Sehingga kan waktu tu bila dia dah balik rumah dia, member-member yang paranormal ni bawa, dekat rumah dia tu, dia kata malam tu dia tak boleh tidur. Benda yang dia pergi kat paranormal tu ikut dia balik, kaki dia kena tarik. Lepas tu dia dengar bisikan. Bila mak dia panggil dia ingat mak dia panggil dia pergi makan apa semua. Dia dah sampai kat dapur apa semua, rupanya mak dia tak ada. Mak dia rupanya kat luar, mak dia tak ada dalam rumah tu. Bila dia duduk seorang-seorang, dia nampak macam ahli keluarga dia datang dan berborak apa semua. Rupanya ahli keluarga dia tak ada kat rumah tu, belum balik lagi. Kiranya lepas dia balik daripada yang dia dah kena kau-kau dekat tempat rumah terakhir dia pergi paranormal tu, dia memang akan dihantui, dia dikacau, dia memang nampak pelbagai-bagai rupa yang menjelma seperti ahli keluarga dia, sedangkan ahli keluarga dia tak ada dalam rumah. Macam yang aku cerita tadi. Lepas tu dia kena ganggu, dia nak masuk tandas pun dia rasa takut sebab kat tandas tu pun dia nampak. Lepas tu kalau dia macam makanan sisa-sisa makanan mak dia tak buang apa semua, dia mengamuk. Dia dah memang tak boleh nak kontrol lagi perasaan dia tu. Kat mana-mana dia pergi, dia nampak benda-benda yang pelik yang memang dia tak boleh nak kawal emosi dia sebab dia memang sangat-sangat takut. Dia tak pernah nampak rupa-rupa macam tu. Dia kata paling yang dia tak tahan sekali bila arwah-arwah orang terdekat dia datang menghantui hidup dia, dan dia rasa sangat-sangat terseksa. Sampailah satu hari tu member dia yang kuat, ada ilmu-ilmu ni, datang rumah dia, jumpa dia tanya kau kenapa ni. Waktu tu dia dah macam terabai, macam dia dah badan dia dah susut. Dia tak lalu nak makan sebab bila dia makan, ada yang makan sekali dengan dia. Dia macam dihantui tau, sangat-sangat. Lepas tu member dia datang rumah dia, dia cakap kat member dia ni apa yang dia lalui. Member dia gelak je. Member dia rasa macam benda tu betul ke tak betul. Member dia tak apa percaya dia. Jadi dia mintalah kawan dia ni bawa dia pergi jumpa tuan guru yang dia jumpa sebelum ni. So dia pun pergilah jumpa balik tuan guru tu. Yang ni masa dia jumpa tuan guru dia ni, tuan guru ni datang, waktu dia sampai tu je tuan guru tu dah macam gelak-gelak tau. Tuan guru tu kata macam mana, seronok ke dia yang tu. Lepas tu ni katalah, tolonglah Tuhan, saya tak tahulah kenapa mata saya macam ni, saya dah nampak. Sebenarnya saya nak merasakan je suasana tu, kenapa sampai saya nampak orang-orang yang dah meninggal apa semua. Jadi tuan guru ni pun ceritalah apa yang dia buat dekat si Am ni adalah sebenarnya dia membuka hijab Am ni. Jadi Am ni pun kata dia tak nak benda tu, dia nak merasa je. Dia kata dia sekali kau merasa dan kau nampak, jadi ini atas permintaan kau, aku yang membukanya dia tu. So Am ni katalah tolonglah, dia tak nak nampak apa semua. Jadi tuan guru ni pun macam buatlah apa yang patut untuk nak tutupkan balik mata dia ke apa ke wallahualam, dia kata. Lepas tu start pada tu dia kena buat benda yang sama, di mana dia kena jangan makan benda-benda yang berperasa lah. Lepas tu dia balik rumah. Dia kata memang dia tak sihat. Sampaikan waktu tu kiranya dia dah pucat sangat, dia pensan tau. Dia macam sebab dia tak makan kan, tak selera nak makan apa semua. Mak dia bawa dia pergi hospital. Kalau ikutkan kena warded, tapi masa kat hospital tu pun dia dah rasa macam tak kena sebab dia nampak macam-macam benda. And then dia tak nak warded, dia balik rumah. So masa tu kesihatan dia memang drop sangat. So whole family dia rasa risau lah dekat Am ni. Paling-paling mak dia lah. Lepas tu mak dia kata apa yang terjadi sebenarnya. Dia pun ceritalah A to Z kat mak dia. So mak dia ni macam terkejut juga dengan apa yang dibuat tu. And mak dia kata nak tak panggil ustaz untuk rawat apa semua. Lepas tu dia cakap tak payah, dia dah jumpa tuan guru apa semua bagai kan. Tapi mak dia pun buat secara senyap-senyap je. Mak dia pun panggil ustaz tu datang ke rumah untuk merawat daripada jarak jauh. Maksudnya kalau Am tu kat bilik, ustaz tu duduk kat luar sebab Am tu memang tak nak jumpa ustaz tu. Jadi setelah dicek-cek apa semua, rupa-rupanya ustaz tu kata bukan hijab mata terbuka tau. Dia pergi jumpa tuan guru tu. Tuan guru tu macam mana dia buatkan jin yang kat tubuh dia tu untuk nampak benda-benda tu. So jin yang ada kat diri dia tu yang membuka, maksudnya dia sebenarnya bukan membuka tau. Dia kata jin yang ada kat dia tu menutup mata dia tu daripada nampak benda-benda yang kasar di mata dia tu untuk nampak benda-benda yang halus tak sepatutnya dia nampak. Macam tu. Kiranya tipu daya jin tau. Dia nak buat macam tu. Bukannya sebabkan dibuka hijab, tutup hijab macam ikutkan kalau kita pergi mana-mana boleh tak ustaz terbuka hijab. Bukan yang secara proper tu, tak. Dia tipu tau. Maksudnya jin tu yang membuatkan dia nampak macam tu. Sebab itulah dia jadi macam tak keruan tau. So Am ni kata start pada tu kan, waktu sebelum dia jadi sakit teruk tu, dia kata kawan-kawan tu ramai lah cek macam nak ajak dia join lagi apa semua-semua. Lepas tu bila dah tahu apa yang berlaku apa semua, dia dah makin drop kesihatan apa semua tu, kawan-kawan dia dah macam
macam slow contact dia apa semua kan. Sampai ke satu hari tu dia bagi tahu dekat leader tim paranormal tu, dia cakap dia nak keluar. Dia kata dia dah tak boleh kan, dia kata sebab mata dia dah nampak berbagai semua. Sampai leader tu kata apa, kalau kau nampak macam ni patutnya kau lagi nak join lah, sebab kau senang nak nampak. Lepas ni kita boleh pergi tempat-tempat lagi senang lah, maksudnya boleh boleh buat blog apa semua bagai lah. Lepas tu ni kata dia tak nak terlibat dengan benda-benda macam ni, sebab dia kata kalau betul lah apa yang tim dia tu pergi jumpa apa semua yang dia orang cerita bagai sebelum ni, mustahil korang semua boleh jalani kehidupan seperti biasa dia tu kan. Lepas tu tim yang leader tu bercakap lah, dia kata kau yang tak tahu macam mana apa semua, tak tahu nak control apalah bagai semua, adalah ayat dia macam dia tak boleh terima lah apa yang Am ni cakap. So kira dia kat situ, habis kat situ saja, dia keluar daripada tim tu. Jadi yang dia faham kat sini sebenarnya, walaupun tim tu selalu bawa dia pergi ke tempat-tempat apa semua tu kan, yang dia orang berborak balik apa yang nampak apa semua, dia kata dia berat mengatakan yang sebenarnya tim tu bukan betul-betul nampak apa yang dia katakan nampak tu. Sebab dia kata diorang ni sangat-sangat relax, sedangkan diorang bukan daripada kecil memang boleh nampak. Tapi bila buat tim paranormal tu macam konon-kononnya jumpa ni apa semua. Dia kata dia tak menuduh lah tim tu menipu, dia kata, tapi dia berat mengatakan kebanyakannya mungkin sekadar bercerita, sebab yang lain tu tak pernah ada sedikit perasaan takut pun semasa pergi paranormal. Sedangkan dia kata dia yang tak pernah nampak, tiba-tiba dia nampak, dia sangat-sangat tak berterima, dia sangat-sangat takut, sedangkan dia bukan seorang yang penakut dia tu. Jadi nak ceritakan kat sini, dikongsikan, sebab dia kata dia tanya kat aku lah, selama aku daripada kecil nampak apa semua bagai ni, macam mana aku handle apa semua, sebab dia kata dia pernah lalui fasa tu. So dia kongsikan kisah pengalaman dia ni, di mana dia nak tekankan dan suruh aku sharekan supaya orang kat luar sana yang mana yang menggatal-gatal rasa macam tergedik-gedik nak tengok sangat benda-benda macam ni, berhentilah untuk ada niat macam tu. Sebab dia kata sangat-sangat benda ni sangat-sangat tak best langsung dan memudaratkan diri. Sebab itulah dia kata kalau aku, dia cakap kat aku lah, kalau aku ni bukan daripada kecil, tiba-tiba aku macam nak tengok, mestilah aku pun takut. So aku pun cakap kat dia, even aku ni pun daripada kecil aku nampak pun sampai sekarang pun aku still takut. Kenapa pula aku tak takut kan? So dia bagi tahu kat aku ni, dia kongsikan cerita dia ni sebab dia nak bagi tahu, sebab dia kata dia banyak jugalah dia nampak macam dekat komen channel aku ni, macam ada juga orang kata orang nak tengok juga kan. So dia cakap dia dah lama simpan cerita dia ni untuk kongsikan kat orang lain, cuma dia tak tahu macam mana nak cerita, sebab dia rasa cerita dia macam tak ada apa-apa kan. Dan yang membuatkan kenapa dia kuat nak bercerita, sebab dia kata dia nampak tim yang dia join dulu tu masih aktif lagi tau sekarang ni, masih sekarang ni dah mungkin ada akaun TikTok, tapi dia kata dia jumpa YouTube orang tu lah. Jadi dia kata apa yang dikongsikan ni adalah kebenaran, di mana dia pernah lalui benda tu. Jadi masa dia jumpa Tuan Guru tu, konon-konon Tuan Guru tu nak tutup balik hijab dia apa semua, itu semua nonsense tau. Dia mengambil balik jin yang telah dihantarkan kat si Am ni, sebab ustaz yang mak dia panggil senyap-senyap tu check. Sebab dia kata memang ada macam perjanjian sementara tau dengan yang ada dekat tubuh Am tu. Jadi nak ceritakan apa yang Am ni lalui, lebih kepada tipu daya yang dia kena. Dan dipesan lah kepada korang, kalau yang teringin sekalipun sebenarnya tak perlu sampai jumpa seseorang untuk buka dan tutup hijab. So itulah dia kisah perkongsian daripada Am, dan dia ada bagi tahu kat aku untuk sampaikan nasihat dia kepada yang menonton channel aku ni, supaya jangan terlalu taksub dengar channel Aimee Lulubi ni untuk sekadar berhibur, dan janganlah cuba untuk mendalami ataupun cuba untuk nak mengetahui apa di sebalik alam satu lagi ni. Yang lebih kurang macam itulah nasihat dia. And dia kata sampai sekarang pun dia bersyukur sangat-sangat sebab dia dah dirawat dan dia tak nampak apa-apa. Dia kata cukup lah apa yang dia nampak tu, dia dah faham dah apa yang cerita-cerita aku cerita tu, sebab dia pernah nampak penampakan seperti itu. So itulah dia perkongsian dia, sikit sebanyak membuka mata-mata orang yang kat luar sana, yang mana yang sangat-sangat nakkan buka hijab, yang sangat-sangat dia rasa macam oh tak apalah buka hijab sekejap, lepas tu tutup balik. Benda-benda macam tu sebenarnya memudaratkan diri kita. Sebab macam aku sendiri kan, lagi aku boleh jalani kehidupan aku seperti biasa, alhamdulillah aku boleh teruskan kehidupan sebegini. Tapi seandainya satu ketika benda tu memudaratkan aku akan usaha untuk tidak teruskan kehidupan aku yang sekarang ni. Kau faham tak? So itu yang aku lalui. Jadi kalau korang dah hidup biasa, tak nampak daripada awal, tiba-tiba korang nampak, korang akan jadi shocking tau. Dia akan jadi culture shock. Bila kau tak pernah nampak sesuatu yang kau tak pernah nampak selama hari ni, tiba-tiba kau nampak, dia akan jadi lain. Sebab itu yang berlaku bila mana orang yang tiba-tiba tak pernah nampak, tiba-tiba nampak, dia akan tanya kehidupan dia yang berubah ke arah lain tau. Dia berbeza bila mana daripada dulu kau nampak kau dah struggle untuk pertahankan apa yang kau lalui tu, dengan yang tiba-tiba kau nampak. Kau
akan boleh hadap benda tu, sebab benda tu dia boleh jelma dengan pelbagai-bagai rupa. Apatah lagi bila kita membayangkan sesuatu di kepala otak kita dan dia jelmakan seperti apa yang kita bayangkan. Kita tak boleh terima kemunculan dia seperti mana kepala kita berfikir rupa yang ada, yang kita rasa macam oh memang aku turn off kalau aku tengok rupa macam tu. So itulah dia keadaan bagi orang-orang yang macam boleh nampak benda ni dan boleh-bolehnya tak nak nampak benda ni. Jadi aku sendiri pun aku tahu aku tak layak beri nasihat kat korang, tapi aku nak cakap juga, kalau kata ada sedikit perasaan macam ingin sangat-sangat nampak benda tu, seboleh-bolehnya banyak-banyakkanlah istighfar. Janganlah tengok benda tu, tak payahlah kita tengok. Ada sebab kenapa Allah jadikan kita tidak boleh melihat benda-benda macam tu, dan ada sebab kenapa ada segelintir orang je yang akan nampak, sometimes tak nampak, ataupun nampak dan nampak. Mungkin setiap yang berlaku tu ada hikmah dia, dan mungkin setiap yang berlaku tu ujian dia berbeza dengan yang lain. Macam ujian aku pun, aku tak tahu kan ujian aku apa yang sebenarnya aku lalui, apa mungkin ada silsilah kehidupan sebelum-sebelum ke, kita tak tahu tau benda ni. So susah untuk kita cakap. Satu lagi last aku nak pesan kepada korang, sekiranya korang pernah mengalami mimpi seperti mana orang tu ingin memberi sesuatu ataupun dia meminta tolong sesuatu untuk korang sentuh. Contoh mimpi dia macam ni tau, akan ada seseorang ni dia minta kau untuk pegang satu barang. Dia macam minta tolong kau pegang sekejap je. Mimpi tu datang dalam masa sekejap, dia takkan datang masa kau mimpi apa. Contohlah kau mimpi benda lain, tiba-tiba dia akan selit sekejap mimpi tu, lepas tu baru kau mimpi benda lain ataupun kau terjaga. Dia minta macam boleh tak tolong pegang barang ni sekejap. Kalau boleh, kalau kita sedar dalam mimpi tu, kita try lah lawan. Tapi kalau kita tak boleh dalam mimpi tu kita tak boleh kontrol emosi dan kelakuan kita, kalau dia terjadi jugalah. Maksudnya apa-apa pun dengan izin Allah kan. Jadi seboleh-bolehnya lah kita sebelum tidur tu kita niat awal-awal tu membaca doa betul-betul supaya kita tidak diganggu dengan mimpi-mimpi sebegitu. Sebab benda-benda macam tu bahaya. Sebab aku ada juga kenalan yang dia terbuat perjanjian dalam mimpi, walaupun dia ingat itu mimpi, sebenarnya itu adalah kenyataan. So start daripada perjanjian tu, rupa-rupanya dia menerima saka daripada silsilah lama. So dia terima saka tu tau. Jadi macam mana cara terimanya? Dalam mimpi tu. Bila dia bahaskan, dia cakap, kau faham tak dalam mimpi? Macam mana aku nak kata tak? Mana aku tahu mimpi macam tu. Mungkin dah memang mungkin dah ditakdirkan dia lalui kehidupan seperti itu kan. Kita pun tak tahu kenapa kan. Cuma nak ceritakan, sebelum kita tidur tu kita kena macam mana cara kita untuk nak avoid benda ni berlaku. Kita kena itulah macam memohon betul-betul, doa betul-betul, berzikir betul-betul panjang sebelum kita nak tidur tu. Kalau boleh jangan simply tidur macam tu, sebab untuk elak daripada gangguan-gangguan jin yang menyesatkan ni lah. So kena buat macam tu untuk tidak terbuat perjanjian di dalam masa kita tidur. Benda macam tu pun ada berlaku tau. So itu adalah pesanan aku sekiranya ada yang mengalami. So apa cara nak buat tu ialah kita kena banyakkan baca doa dan berzikir dulu sebelum kita tidur, supaya kita elak daripada benda tu berlaku. Tu je lah cara untuk nak lawan daripada kita terbuat perjanjian masa tidur. Tapi kalau terjadi tu, mungkin semua tu nak terjadi dan memang dengan izin Allah benda tu nak berlaku, kita tak boleh nak sangka lah benda tu kan. Sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dan perbicaraan aku ada terkasar bahasa, tergurus hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kelemahan itu datang daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.